Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Arifah binti Ahmad Ruslan. Kumpulan kami terdiri daripada Puan Syahidah, Puan Alice, Cik Fadilah dan juga knowledgeable others, Puan Yusniza. Kami daripada kumpulan Digital Aero, Unit Kimia, Kolej Matrikulasi Pahang, dan tajuk kami ialah penggunaan mekanisme apps dalam menerangkan konsep mekanisme tindak balas kimia. Sebagai pengenalan, tujuan kajian kami ialah meningkatkan penguasaan dan kefahaman pelajar dalam menulis mekanisme tindak balas kimia dengan menggunakan teori konstruktivisme dan mekanisme apps by Alchemy. Dan kaedahnya ialah dengan menerangkan konsep pemenulisan ikatan dan pembinaan ikatan dan konsep asas acid base dalam menerangkan mekanisme tindak balas kimia. Mekanisme tindak balas adalah perkara penting dalam memahami dan menjangka hasil tindak balas organik. Tapi sayangnya ramai pelajar hanya menghafal mekanisme tindak balas tanpa memahami konsep asas mekanisme tersebut. Contohnya, sepatutnya lone pair di bahagian oksigen ni akan ke arah hidrogen dan berlakunya pemutusan ikatan. Okey, tapi apa yang kita dapat daripada jawapan pelajar, okey, tiadanya pemutusan ikatan, putus ikatan yang salah ataupun arah anak panah yang salah. Antara jawapan pelajar yang bermasalah ialah seperti anak panah salah tuju, tiada charge diletakkan, salah anak panah, dan kebiasaan jawapan pelajar ialah tiada keli arrow langsung. Menurut Nicole Claudich, ini merupakan surface level bagaimana seseorang itu menguasai organic chemistry, dan tetapinya dia perlu menguasai deep level ini, iaitu konsep-konsep asas. Tapinya dalam silibus kita sekurang-kurangnya pelajar boleh memahami electron movement, polarity, electronegativity, acid base theory, nucleophile dan electrophile untuk membolehkan mereka boleh menjawab soalan mekanisme dengan baik. Kami juga membuat ujian pra dan taburannya ialah 7 pelajar mendapat markah bawah 50% dan kami mengkaji kesilapan pelajar dan mengkategorikan kepada 4 kategori, iaitu kesilapan simbol anak panah, kesilapan arah anak panah, kesilapan simbol bagi struktur yang terbentuk dan kesilapan struktur. Dan didapati kebanyakan kesilapan itu ialah dari kategori kesilapan simbol anak panah dan kesilapan arah anak panah. Jadi objektif pembelajaran ialah yang pertama, pelajar dapat menggunakan simbol anak panah dengan betul, pelajar dapat menulis arah anak panah dengan betul, dan pelajar dapat menjangka kesan kehilangan atau penerimaan elektron terhadap atom yang terlibat. Kaedah terdahulu iaitu pelajar hanya menggunakan kaedah hafalan, tapi sasaran pada kajian kali ini ialah pelajar cuba mengkaji dan memahami setiap kaedah yang terlibat dalam mekanisme yang dipelajari dan juga menambahbaikkan kemahiran dan pengalaman para pensyarah dalam pengajaran. Berikut merupakan keperluan dalam melaksanakan strategi baru. Yang pertamanya memerlukan digital classroom yang dilengkapi dengan smartboard, wifi, desktop dan juga papan putih. Yang kedua ialah pelajar perlu muat turut mekanisme apps dalam telefon pintar masing-masing. Dan yang ketiga ialah kertas edaran kepada pelajar, dan kertas edaran ini mengandungi 8 tindak balas berbeza yang akan membantu pelajar dalam sesi PDP. Ini merupakan video macam mana saya melaksanakan membuka mekanisme app studi dalam desktop. Menaik alamat web tersebut. Dan yang terbaiknya ialah kita boleh mainkan mekanisme apps ni di desktop tersebut. Kita klik pada play mechanism on the web. Dan kita paparkan pada smartboard. Kita sign in.
Berikut merupakan kategori-kategori di dalam mechanism apps dan kita akan pergi kepada essential. Okay. Dan dalam essential juga ada beberapa kategori. Okay. Dan bahagian yang tiada bentuk mangga tu maksudnya dia ialah free. Kita pergi pada yang pertama, memberikan introduction. Boleh tekan pada go. Okay. Dan kita boleh cuba dekat dalam mechanism apps ni. Kelebihannya kita boleh nampak sendiri dan boleh nampak sendiri macam mana elektron tu pergi. Macam ni kita nak bawa elektron yang kita tak nampak waktu kita menulis di papan putih ataupun di kertas. Ini macam mana saya menerangkan mekanisme tindak balas menggunakan papan putih serta smartboard. Okay. Serta menggunakan teknik penyoalan supaya pelajar betul-betul faham apa yang berlaku lah. Membuat demonstrasi penggunaan mechanism apps di smartboard. Okay. Dan berbincang dengan pelajar. Dan kita juga boleh tunjukkan kepada pelajar try and error menggunakan mechanism apps. Sedangkan ketika penulisan di atas kertas ataupun papan putih tak boleh nak menunjukkan try and error tu. Ni macam mana kita melibatkan pelajar dalam menggunakan smartboard. Okey, saya nak tengok dia. Berikut merupakan flow pembelajaran. Yang pertamanya, pensyarah mengajar menggunakan smartboard. Yang kedua, menulis mekanisme tindak balas di papan putih. Yang ketiga, pelajar mencuba mekanisme apps menggunakan telefon bimbit masing-masing. Dan yang keempat, pelajar melengkapkan kertas edaran. Berikut merupakan bagaimana kami menyusun lesson plan untuk menerangkan mekanisme tindak balas ini, okay, dengan menggunakan kaedah konstruktivisme. Yang pertama ialah menerangkan bagaimana konsep ikatan terputus, ikatan terbina. Okay, yang keduanya, bagaimana pembentukan ikatan melibatkan sepasang pergerakan elektron. Okay, iaitu pelajar perlu mengetahuilah peranan elektrofil dengan nukleofil. Yang ketiga ialah bagaimana pemutusan ikatan elektron tu melibatkan sepasang pergerakan elektron. Dan yang keempat ialah pembinaan dan pemutusan ikatan tu terbentuk serentak melibatkan dua pergerakan elektron. Okay, dan akhir sekali mengaitkan persamaan acid base, teori acid base yang melibatkan dua pergerakan elektron. Okay. Ini merupakan lesson plan kami. Yang pertamanya menerangkan konsep asas bagaimana pembinaan ikatan, bagaimana pemutusan ikatan. Okay. Yang kedua, menggunakan dua equation ini, okay, untuk menerangkan bagaimana pembinaan ikatan yang baru. Okay. Seterusnya, bagaimana pula pemutusan ikatan menggunakan equation ini. Okay, equation yang ketiga. Equation yang keempat pula, bagaimana terputus dan terbina dan terputusnya secara serentak, okay, menggunakan contoh mekanisme SN2. Dan seterusnya ialah bagaimana
terputus dan terbinanya ikatan tu menggunakan teori acid dan base. Okay? Dan ini ialah dua equation ni juga untuk contoh acid dan base juga. Berikut merupakan refleksi kepada kami dan ahli kumpulan kami. Okay? Dari segi kekuatan, pensyarah dapat kepuasan kerana dapat menunjukkan simulasi pergerakan elektron, okay, ABM yang menarik, serta apps yang menarik lah, yang boleh menyeronokkan lagi sesi PDP. Kelemahannya, pelajar perlukan masa untuk explore lagi mekanisme apps ni berfungsi bagaimana. Okay. Dan pelajar juga terlalu seronok bermain mekanisme apps ni sampai tak fokus pada penulisan mekanisme apps. Dan penambahbaikannya supaya perlu menekankan penulisan mekanisme apps pada papan putih dan pantau juga pelajar ni agar fokus pada penulisan. Berikut merupakan komen-komen pelajar dan kebanyakannya memberi komen yang sangat-sangat positif. Okey, perbandingan ujian pra dan ujian pasca, kita dapati tiada lagi pelajar yang dapat markah bawah 50. Okey, dan pelajar mendapat A juga meningkat daripada 10% kepada 63%. Okey, tengok pula pada kekerapan pelajar melakukan kesilapan ikut kategori. Okey, dan kategori berlakunya pengurangan kategori dua kategori yang sebelum inilah. Okey, seterusnya didapati juga terdapat 4 orang pelajar mendapat markah 70% ke bawah. Jadi kami membuat keputusan untuk melakukan penambahbaikan kepada 4 orang pelajar ini dan dengan melakukan kitaran yang kedua lah. Yang pertamanya ialah kita susun pelajar lemah duduk sebelah pelajar pandai. Okey, lontarkan soalan yang membina kefahaman. Pantau pelajar ketika menggunakan apps dan lebih banyak melibatkan pelajar dalam perbincangan. Okey, ini merupakan penambahbaikan, gambar-gambar penambahbaikan. Okey, lebih banyak penerangan menggunakan teknik penyoalan. Okey, libatkan pelajar menggunakan smartboard. Okey, penerangan yang jelas pada penulisan yang betul. Okey, pantau pelajar dan bantu pelajar. Dan pelajar juga berbincang dalam menyiapkan tugasan dalam kertas edaran. Okay, refleksi ujian pasca juga menunjukkan sangat positif. Okay, markah pelajar iaitu 4 pelajar ini meningkat, semuanya mendapat 70% ke atas. Dan refleksi daripada ahli kumpulan kami sendiri, okay, soalan yang digunakan lebih mesra dan sesuai dengan kefahaman pelajar. Untuk kita yang kedua, pelajar lemah tidak tertinggal, okay, dengan dapat bimbingan pensyarah dan rakan-rakan, dan pelajar lebih mengikuti sesi pembelajaran. Kesimpulan, mekanisme apps by Alchemy berjaya membantu pelajar memahami mekanisme tidak balas kimia. Dan yang kedua ialah pendekatan constructivism. Ianya sangat penting dalam menerangkan konsep asas yang dapat membantu pelajar memahami mekanisme tidak balas. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.